Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung soalan nombor 5. Okey. Mari. Okey, rajah 5.1 menunjukkan aktiviti yang dijalankan oleh dua individu P dengan Q. So P ni kita nampak aktiviti dia berlari, Q membaca buku. So soalan, kenal pasti respirasi. So dia nak jenis respirasi yang berlaku dalam otot P dan otot Q. So ini kita nampak keadaan dia sama. So kalau respirasi kita ada 3 jenis. Kamu belajar respirasi aerob, respirasi anaerobik dan fermentasi. So kalau aktiviti cergas, dia adalah fermentasi sebab aktiviti cergas. Kalau P fermentasi, Q adalah respirasi aerob. Ini tak payah kot teacher tulis jawapan, mudah aja. 2 markah. Okey, nyatakan hasil dalam Q. Q adalah respirasi aerob, maka hasilnya hasilnya ialah karbon dioksida. Kena tulis penuh karbon dioksida sebab untuk kamu bio dia tak ada, kamu tak belajar simbol, kamu belajar persamaan perkataan sahaja. So elakkan tulis simbol secara persamaan kimia. So respirasi aerob, air dan juga tenaga. Tenaga ni boleh slash ATP. Boleh juga tulis kalau dia tak minta nilai tenaga berapa, tulis tenaga saja. Kan dia 2868 kan? Kalau kamu yakin dengan nilai tersebut, baru tulis. So soalan nombor 2. Dalam acara larian pecut 100 meter, individu P telah mengalami kekejangan otot dan terpaksa menghentikan lariannya. Terangkan mengapa kekejangan otot boleh berlaku. Ini konsep fermentasi. Fermentasi sel otot. So apa yang berlaku semasa fermentasi sel otot? Ingat balik apa yang kamu belajar. Kalau tak ingat tak lagi? Perlu teacher ulang tak fermentasi ni? Dia respon? Ulang je teacher. Ulang je teacher. Dah tak ingat dah? Sekejap teacher buka slide. Ini yang form 4 kan? Kak lupa habis dah. Fermentasi. Konsep fermentasi ialah penguraian glukosa tidak lengkap dalam keadaan oksigen terhad ataupun tanpa oksigen. So berbezanya dengan respirasi aerob sebab selepas glycolisisnya pyruvate akan menjalani sama ada fermentasi alkohol ataupun fermentasi asid laktik bergantung kepada jenis sel. Jenis sel tumbuhan kebanyakannya buat fermentasi alkohol. Fermentasi asid laktik dilakukan oleh sel otot. So, penguraian glukosa tidak lengkap untuk fermentasi alkohol
ialah dia menghasilkan etanol, karbon dioksida dan nilai tenaga sebanyak 210 kilojoule. So sel apa yang menggunakan fermentasi alkohol? Yang pertama kita ada yeast. Okay, yeast digunakan, yeast kita guna untuk penapaian dalam produk-produk penapaian. So yeast tu dia menguraikan glukosa, gula yang ada kepada etanol, karbon dioksida dan tenaga. So kalau etanol digunakan banyak dalam pembuatan bir ataupun wine, manakala karbon dioksida kalau dalam roti tu dia menaikkan adunan roti. Kalau kita buat donat tu gebu disebabkan ruang-ruang udara karbon dioksida yang terperangkap dalam dough tu. Okey, tumbuhan pula bila dia buat respirasi fermentasi ni, bila dalam keadaan kekurangan oksigen, terutamanya bila dia tenggelam di dalam air. So kalau pokok padi dia memang habitatnya di dalam air. So bahagian yang tenggelam dalam air, kekurangan oksigen. So bahagian akar, batang dan akar yang ke bawah tu menjalankan fermentasi alkohol. Okay. Dia membebaskan etanol, karbon dioksida dan tenaga. Okey, cuma pokok yang memang hidup dalam habitat berair, pokok keladi, pokok padi, okay, dia mempunyai ketahanan terhadap etanol yang tinggi. Kalau pokok biasa yang memang hidup atas tanah ni, dia melakukan fermentasi alkohol bila dalam keadaan banjir. Tapi disebabkan dia mempunyai toleransi yang rendah, so kalau banjir terlampau lama, pokok yang biasa ni dia boleh mati. Sebab menjadi toksik, etanol tu menjadi toksik pada pokok. Okay. So fermentasi asid laktik, yang pertama adalah sel otot yang biasa digunakan. Okey, yang baru kamu belajar adalah bakteria. Bakteria Lactobacillus, dia melakukan fermentasi asid laktik kepada sel laktik dan tenaga. So bakteria Lactobacillus ni dia mengentalkan susu menjadi dadih. Dia menukarkan laktosa kepada asid laktik. So asid laktik seterusnya mengumpalkan kesin kepada dadih. Kesin tu adalah protein yang cecair kepada pepejal. Pepejal tu dadih ataupun yogurt yang makan tu. So asid laktik merupakan punca rasa masam kepada yogurt. Okey, yang kita nak menjawab soalan ni adalah sel otot manusia. So, otot manusia menjalankan fermentasi asid laktik semasa aktiviti cergas. Sebab bila aktiviti cergas, kadar oksigen yang masuk lebih rendah daripada yang diperlukan oleh sel otot. So sel otot ni kena sentiasa menghasilkan tenaga sebab kamu dalam keadaan aktiviti cergas. So otot akan berada dalam keadaan kekurangan oksigen, mengalami hutang oksigen. Bila dalam keadaan ni, glukosa tu tak mampu nak diuraikan sepenuhnya sebab oksigen rendah. So tapi tenaga perlu. Tenaga tu perlu dihasilkan juga. So dia buat fermentasi asid laktik, penguraian separuh glukosa, menghasilkan tenaga dan asid laktik. So asid laktik yang terkumpul, dia akan mencapai satu tahap yang kepekatan yang tinggi. Bila kepekatan tinggi, menyebabkan kelesuan dan kekejangan otot.
So kelesuan dan kekejangan otot berpunca daripada kepekatan aksilaktik yang tinggi. So bila aktiviti cergas berhenti, pengambilan oksigen, maksudnya dalam fasa selepas kamu exercise tu kan kamu berhenti, tercungak-cungak penat kan. Masa tu lah kita sedut oksigen banyak-banyak supaya mengoksidakan asid laktik yang terkumpul. Okay, bila semua asid laktik tu dah dioksidakan kepada karbon dioksida, air dan tenaga, hutang oksigen dikatakan telah dibayar. Okey, kenapa ada orang yang mengalami kejang otot? Ada orang tak? Itu bergantung kepada kemampuan otot. Sebab itulah kita kena orang yang jadi atlet ni dia kena sentiasa warming up, dia kena sentiasa practice supaya otot dia tu walaupun dia buat fermentasi aksid laktik tapi dia melatih sistem pernafasan dia supaya sentiasa memasukkan oksigen. Cara pernafasan supaya tak berlakunya kekejangan otot. Okey. Itu untuk fermentasi. So kita masuk balik soalan kita tadi. Okey, dia tanya soalan, terangkan mengapa kekejangan otot boleh berlaku. So tadi, kekejangan otot berlaku kerana pengumpulan. Okey. Kenapa dia boleh berlaku kekejangan otot? Kerana berlakunya seperti saya tarik sekejap. Pengumpulan kepekatan asid laktik yang tinggi di dalam otot. Macam mana boleh berlakunya pengumpulan asid laktik yang tinggi tu? Okey. Barulah kamu terangkan. Semasa aktiviti cergas, okey, sel otot menjalankan fermentasi asid laktik kerana sekejap. Belik-belik ayat teacher. Okey, fermentasi asid laktik. Kenapa berlakunya fermentasi asid laktik? Okey. Okey, sebab sel otot P masa aktiviti cergas, sel otot menjalankan fermentasi asid laktik. Kenapa dia menjalankan fermentasi asid laktik? Kerana sel otot P mengalami kekurangan oksigen. Okay. Bila dia dalam keadaan kekurangan oksigen, glukosa tidak dapat glukosa tidak dapat diuraikan sepenuhnya. Glukosa tidak dapat diuraikan sepenuhnya. Ataupun ayat lain, penguraian glukos separuh glukosa berlaku. Okay. So asid laktik kita dah cakap kekurangan oksigen. So seterusnya sel otot P mengalami hutang oksigen. So markah yang penting ni yang atas ni, sebab berlakunya pengumpulan kepekatan asid laktik yang tinggi dalam otot.
Lalu kita jawab kenapa berlakunya pengumpulan tu? Sebab dia buat fermentasi asid laktik. Kenapa sel dia kena buat fermentasi asid laktik? Sebab kalau aktiviti cergas, otak akan mengalami kekurangan oksigen. Glukosa tak dapat diuraikan sepenuhnya. Sel akan mengalami hutang oksigen. Okey, boleh? Okey. So, untuk soalan C, kena recall balik ke struktur respirasi X, Y dan Z ni. Kita ulanglah balik. Mana slide-nya? Sekejap. Okay. Okay, kita tengok kepada jenis respirasi. Okay, yang kamu belajar ialah kita belajar tentang manusia, kita belajar tentang belalang, katak dan ikan. Jenis respirasi yang berbeza. So, struktur respirasi kalau untuk organisma unisel, okay, untuk organisma unisel dia tak perlukan struktur yang khas sebab dia punya saiz kecil. Bila saiz kecil, nisbah jumlah luas permukaan per dengan isi padu badan organisma ameba tu besar. Maka pertukaran gas respirasi tu berlaku secara resapan sahaja. Okay, nisbah jumlah luas permukaan per isi padu organisma, per saiz dia. Okay. Penggunaan ayat ni GLP per I kena berhati-hati. GLP per I ni per dengan isi padu. Maksudnya semakin besar organisma itu, isi padu badan dia semakin besar. Okay. So jumlah luas permukaan per isi padu akan semakin kecil. So, okay, struktur respirasi untuk organisma multisel disebabkan saiz organisma multisel tu besar, so dia perlukan struktur yang khas untuk memastikan gas tu sampai ke sel dengan cekap. So, untuk ciri persamaan untuk yang kita belajar belalang, apa lagi? Ikan, katak dan manusia. So apa ciri penyesuaian dia? Ciri penyesuaian tu bagaimana struktur itu disesuaikan, diadaptasi, diubah suai supaya pertukaran gas berlaku dengan sangat efisien untuk organisma yang bersaiz besar. Okay. Apa yang dibuat ialah satu pertama, nisbah jumlah luas permukaan per isi padu mestilah besar supaya pertukaran gas berlaku dengan cekap. Struktur dia tu boleh menghasilkan luas permukaan yang besar. Okay. Struktur respirasi mesti nipis setebal satu sel supaya resapan gas berlaku dengan cekap. Struktur mesti lembap supaya gas dapat melarut. Dan struktur mesti dilengkapkan dengan jaringan kapilari darah supaya pengangkutan gas berlaku dengan cekap. Kecuali daripada serangga. Okay, ingat balik. Kenapa serangga dia tak perlukan jaringan kapilari darah? Sebab dia punya struktur terus berhubung dengan sel. Okay, so kalau serangga, kita ada sistem trakea yang mana serangga tu dia ada liang spiracle di bawah abdomen badan dia. Okay, spiracle adalah ruang
yang mana membenarkan udara masuk dan udara keluar ke dalam sistem trakea. So sistem trakea itu kita ada liang spirakel, kita ada tiup trakea, okay, tiup trakea, lepas tu hujung dia kita ada cabang trakeol yang banyak. So bila bilangan yang banyak ni menyediakan jumlah luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas. Dia bercabang-cabang banyak hingga ke sel. Hujung dinding trakeol nipis dan lembap. Supaya nipis setebal satu sel supaya gas mudah melarut. Mudah meresap. Lembap supaya gas mudah melarut dalam kelembapan tu. Okay, cuma sesetengah serangga mempunyai kantung udara supaya dia dapat menyimpan udara kat situ, terutamanya kepada serangga yang terbang. Sebab bila terbang tu dia memerlukan tenaga yang banyak. Okey, ikan pula. Ikan dia ada insang. Okey, insang sebagai dia punya struktur respirasi. Insang tu kita ada lengkuk insang yang tulang yang tengah ni, filamen insang dan struktur lamela. Lamela di antara filamen insang tu. So bilangan filamen dan lamela yang banyak menyediakan jumlah luas permukaan yang besar untuk proses pertukaran gas yang cakap. Filamen nipis dan pipih. So, filamen tu nipis dan pipih dan dia ada unjuran lamela. Bila unjuran lamela tu, air boleh merentas antara lamela. Membran lamela insang nipis dibekalkan dengan kapilari darah yang banyak supaya pengangkutan dan penyerapan tu berlaku dengan cekap. Katak. Okay. Katak dia ada dua bahagian. Dua struktur. Yang pertama kulit, yang kedua peparu. So kulit sentiasa dalam keadaan lembap. Ni untuk kulit Kulit katak dia bernafas menggunakan kulit bila dia dalam keadaan rehat dan kurang aktif. So kulit katak nipis, sangat telap kepada gas respirasi. Kulit dia juga lembap, membenarkan gas respirasi melarut dan di bawah kulit mempunyai jaringan kapilari darah yang banyak. Peparu katak, dia ada permukaan yang berlipat-lipat supaya jumlah luas permukaan dia besar. Peparu dia juga lembap, kaya dengan jaringan kapilari darah dan juga nipis. So kalau lembap mesti guna istilah melarut. Kalau kaya dengan jaringan kapilari darah mesti guna untuk angkut. Nipis setebal satu sel untuk mudah meresap. Berlipat-lipat untuk apa? Untuk menambah jumlah luas permukaan. Itu maksudnya adaptasi struktur. Okay. Manusia kita dah biasa belajar daripada form 3 dulu. Bilangan alveolus yang banyak supaya jumlah luas permukaan dia besar. Alveolus dilingkari dengan jaringan kapilari darah yang banyak supaya pengangkutan dia menjadi cepat. Dinding alveolus yang nipis setebal satu sel memudahkan peresapan gas. Dinding alveolus yang lembap supaya gas mudah melarut. So berbalik pada soalan kita. Okay, kejap. Berbalik pada soalan kita. Baca tersalah. Maaf.
Okey. Terangkan persamaan. Bila dia nak terangkan persamaan di sini, okey, terangkan satu persamaan, letak satu persamaan antara X, Y dengan Z. Kamu nak guna lembap ke? Kamu nak guna nipis ke? Okey. Lembap ke, nipis ataupun jumlah luas permukaan dia. Okey, cuma kamu tak boleh guna kaya dengan jaringan kapilari darah sebab Z tak ada kapilari darah. Kapilari darah tak ada dekat Z. So tak boleh ceritalah sebagai persamaan. So bila ayat untuk persamaan, gunakan kedua-dua taklah, ni ketiga-tiga kan. But X, Y dan Z mempunyai apa? Kalau mempunyai struktur respirasi, saya ambil yang lembap. Okey, kalau kamu tulis begini sahaja, tak ada markah. Sebab untuk soalan begini, keyword atas dia ni, mestilah terangkan. Okey. Nyatakan. Okay. Kalau dia nak terangkan, kamu mesti sambung terangkan untuk apa. Okey. Untuk, kalau lembap, untuk apa? Untuk gas respirasi. Buat yang barulah kat bawah. Okey. Untuk gas respirasi, bila sebut gas respirasi, bermaksud oksigen dan karbon dioksida. Okey. Melarut dengan mudah. Ingat tadi teacher cakap, kalau lembap, melarut. Kalau jaringan kapilari darah, untuk mengangkut. Kalau nipis setebal satu sel, mesti guna meresap dengan mudah ataupun cepat. Okey. Boleh? Kenapa teacher tak guna mempunyai jumlah luas permukaan yang banyak? Sebab lamella lain, alveolus lain, struktur trakea lain. Panjang cerita dia. So teacher pilih yang paling pendek. Okey, seorang perokok tegar mudah mendapatkan batuk yang berterusan. Nyatakan satu penyakit yang mungkin dihidapi oleh perokok tegar. Okey, kalau perokok tegar, kita tengok kepada isu yang berkaitan dengan sistem respirasi. Okey, kita ada asma, bronkitis kronik, kita ada emfisema dan kanser paru. Okay. Yang mana simptom yang sesuai batuk berterusan? Okey, batuk berterusan adalah simptom kepada, okey, kamu boleh pilih sama ada, sebab batuk tu umum kan. So yang paling tepat adalah bronkitis. Okey. Tapi emfisema pun boleh menyebabkan emfisema. Pun boleh menyebabkan batuk yang terusan. So dia nak suruh nyatakan satu penyakit. Bila nyata senang. Bila nyata, nyatakan je satu penyakit apa. Okey, letak satu saja. Jangan letak banyak-banyak. Nanti dia jadi WCR pula kalau salah. Okey, kita nak masuk soalan 6. Okey lagi tak? Okey, soalan 6. Rajah 6.1 menunjukkan struktur perut dan tisu kelenjar gester.
Okay, perut. Kita potong perut ni, kita besarkan, kita nampak kelenjar, gasternya. Okay, kita ada sel mucus, kita ada sel X dan sel Y. Okay, ingat balik tak apa sel X dan sel Y ni? Sel epitelium yang telah mengalami pengubahsuaian. Okay, gambar ni ambil daripada buku teks ni. Okay, sekejap Okay. Ingat lagi tak? Kalau tak ingat, okay, teacher buka. Ini kat sini. Sistem pencernaan. Okay, sel perut. Bila sel perut pula dah. Organ perut, bila kita potong dia punya tisu epitelium, kita ada struktur yang mengalami pengubahsuaian sel epitelium dia. So kita ada sel mucus, yang purple ni adalah sel parietal dan yang bawah ni adalah sel utama. So ketiga-tiga sel ni merembeskan benda yang berbeza. Sel utama merembeskan pepsinogen. Sel parietal merembeskan asid hidroklorik. Sel mucus merembeskan mucus. Okay. So apa yang berlaku di perut? Pencernaan. Okay. Pencernaan protein. Berlaku ialah asid hidroklorik dia akan menyediakan medium yang berasid untuk tindak balas enzim pepsin. Okay. Menghentikan tindak balas enzim amylase leo sebab makanan tu kan datang daripada mulut. So dalam keadaan yang neutral. So enzim tu, enzim amylase leo masih lagi bertindak. So bila masuk dalam perut, dalam keadaan berasid, tindakan enzim amylase akan berhenti. Membunuh bakteria dalam makanan. So mucus yang dirembeskan oleh sel mucus akan melindungi dinding perut daripada tindakan asid hidroklorik dan juga tindakan enzim. So apa berlaku? Pencernaan protein di dalam perut. Okey, pepsinogen yang dirembeskan oleh sel parietal Teacher salah sebenarnya. Okey, pepsinogen tu akan diaktifkan oleh asid hidroklorik membentuk enzim pepsin. Barulah enzim pepsin kemudian menghidrolisis protein yang terdapat dalam makanan. Okay, dipecahkan protein itu kepada polipeptida. Okay, itu yang berlaku di perut. So berbalik pada soalan kita tadi. Okay, back to the question. Baca sikit lah bila guna Google Meet ni. Okay, back to the question. Bahan yang dirembeskan oleh sel X. Sel X tadi, okay. Ni adalah sel parietal. Rujuklah balik buku teks. Parietal. Ni adalah sel utama. Sekejap. Anak. Ya, adik kenapa? Boleh. Kod. Okay, sel utama. So kalau tak ingat bab ni, cuba tengok dalam YouTube tu teacher dah ada kod. Teacher dah ajar bab ni untuk form 4. So boleh tengok balik. Okay, apakah bahan yang dirembeskan oleh sel X? Bahan yang dirembeskan oleh sel X adalah asid hidroklorik
Manakala bahan yang dirembeskan oleh sel Y adalah pepsinogen. Okay, nanti siapa yang tak ada buku teks yang form 4, cuba tengok dalam grup kamu tu. Nanti tengok yang file yang lama-lama ada rasanya. Tak, nanti kalau ada masa nanti teacher upload balik buku teks form 4 supaya kamu dapat study balik. So kita nak tengok pula fungsi bahan dirembeskan oleh sel X. Tadi adalah asid hidroklorik kan? So kita nak tengok fungsi asid hidroklorik dalam meningkatkan pencernaan di dalam perut. So apa fungsi asid hidroklorik? Okay. Mana tadi? Fungsi asid hidroklorik, ingat balik. Teacher malas. Oh ni. Apa dia jadi warna? Hilang mana pula? Okey. Tak boleh nak tukar warna. Teacher type lah. Okey, fungsi asid hidroklorik dia menyediakan medium berasid untuk tindakan siapa? Untuk tindakan enzim pepsin. Okay? Untuk tindakan enzim pepsin. Lepas tu, dia buat apa lagi? Cik sikit. Dia menghentikan tindakan enzim amilase leo. Dia nak 2 markah kan? Okey, yang ketiga, jawapan yang lain boleh ni, membunuh, yang ni lah paling senang untuk kamu ingat. Membunuh mikroorganisma berbahaya yang terdapat dalam makanan. Yang terdapat dalam makanan. Ataupun ingat bolus. Kalau dia dalam esophagus memasuki perut tu, makanan tu kita panggil dia bolus. Okay. So far ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay. So soalan C, Rajah menunjukkan pintasan Gester untuk mengurangkan apa di atas ni, mengurangkan body weight, berat badan untuk seseorang yang obesity. So ini bila dah masuk soalan teknologi ni, so dia nak potong bahagian perut, dia kecilkan saiz perut. Okay, bila kecilkan saiz perut, okay, konsep dia bila kita kecilkan saiz perut, dia akan menyebabkan pesakit tersebut dia kena mengurangkan kuantiti yang dia makan. Okay. Bila dia kurangkan kuantiti yang dia makan, sebab perut dia tu bila isi padu dah berkurang, sel yang merembeskan enzim, mucus, asid hidroklorik tu berkurang. So bila dia kena kurangkan makanan, bersesuaianlah dengan saiz perut. Kalau dia tak kurangkan saiz makanan, portion dia makan tu,
perut dia akan mengalami masalah, terbeban dengan jumlah makanan yang banyak. So kita nak ramalkan dua kesan ke atas sistem pencernaan individu tersebut selepas dia menjalani prosedur pintasan Gaster. Sorry. Okey, kesannya ialah dia akan mengalami kekurangan pencernaan protein. Okey. Dia juga mengalami bila asid dia rendah, dia akan mengalami risiko jangkitan sebab asid yang dihasilkan untuk membunuh bakteria tu rendah. Okey. Dan dia boleh mengalami kekurangan nutrisi sebab protein yang dicerna tu sikit, so dia mengalami kekurangan malnutrisi. Okey, apa yang teacher terangkan tadi? Pertama, mengalami malnutrisi sebab jawapan kedua mengurangkan pencernaan protein. Jawapan lain, risiko jangkitan kerana rembesan asid hidroklorik yang rendah. Boleh? Sebab ni teacher tak ajar lagi ni dengan budak form 4, so tak ada video dia lagi. Okay, sebagai seorang gastroenterologi, gastroenterologi tu adalah pakar pemakanan, pakar bedah di bahagian sistem pencernaan ni. Wajarkan prosedur pintasan Gaster kepada individu tersebut. Wajarkan tu maksudnya kamu nyatakan setuju, yes, wajar. Wajar dia buat tu untuk apa? Kena ada reason. Kalau kamu kata tak wajar, kamu kena bagi sebab apa? Sebab menyebabkan apa? Okay? So, dia ada dua jawapan lah. Wajar ataupun tidak wajar. Okay, kenapa wajar? Kalau kita kata wajar, sebab orang itu mengalami obesiti. So, wajar kerana dapat mengurangkan. Sebab kita tahu bila orang yang mengalami obesiti, dia akan mudah mendapat penyakit penyakit 3 serangkai itu kan. Penyakit mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular ataupun diabetes mellitus. Okey, kalau kamu buat tidak wajar pun boleh, tapi kena ada reason. Tidak wajar sebab apa? Tidak wajar kerana boleh mendapat, ambil jawapan atas tu pun boleh. Orang itu boleh mengalami kerana risiko malnutrisi akibat kekurangan protein, pencernaan protein pun boleh. So dua jawapan yang berbeza tapi kena ada reason. Okey. Boleh setakat ni kita berhenti dulu kat sini. Nanti kita sambung soalan 7. Okey, yang mana yang tak hantar esei minggu lepas kat teacher? Boleh hantar dulu esei untuk teacher tanda. Okey, untuk hari ni
Tak adalah, tak ada kerja yang kamu kena hantar. Kamu jawab, study je balik. Okay, ada soalan? Tak ada, teacher. Tak ada? Okay, tak ada, kita boleh berhenti dahulu di sini. Nanti kita jumpa